أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertamanya, adakah kalian mendengar suara saya dengan jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Sebab hari ini saya punya mic tak function, tuan-tuan. Saya just menggunakan direct kepada mikrofon daripada laptop. Kalau jelas, tolong type jelas. Kalau tak jelas, saya cuba adjust. Sekejap. Okey. Baik, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh wal Muallim wal Mukarram Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Dan kita bersambung daripada bicara 9 kemuliaan bagi anda yang menjaga solat pada awal waktu. Pertama sekali, tulis di ruangan komen, macam mana cara nak capai benda ni? Macam mana cara nak capai? Pertama sekali, betulkan mindset kita, sangkaan kita kepada Allah. Tulis di ruangan chat, tulis di ruangan komen. Pertama sekali, betulkan mindset kita, betulkan sangkaan kita kepada Allah. Kerana apa? Kesilapan kita, tuan-tuan, kebanyakan di antara kita, termasuk saya dulu, dan cerita saya dululah waktu jahil, tak mengaji, kan? Kita sangka kita yang menguruskan kehidupan kita. Kita sangka kita yang boleh mengatur masa kita. Kita sangka kita yang boleh manage setiap saat dalam kehidupannya kita. Saya kata, ya, dari sudut syariatnya. Ya, dari sudut teorinya. Tetapi tidak pada hakikatnya. Betul ke betul? Kerana kehidupan kita, tuan-tuan, diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ni, tuan-tuan, disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas apa yang kita nak. Maka manusia itu diberi pilihan, diberi khiyar, diberi akal untuk dia memilih. Ni akal ni. Diberi akal untuk dia memilih apa yang dia nak. Daripada akalnya itu, mendatangkan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baik sangka kepada Allah kerana Allah Ta'ala itu di atas sangkaan hamba-Nya kepada dia.
Apa yang kita sangka kepada Allah Ta'ala itulah yang kita dapat. Kalau kita sangka, tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh menguruskan solat kita dengan baik, itu yang kita dapat. Terima kasih Nurul Abdullah. Kalau kita sangka, tuan-tuan, kehidupan kita, aku boleh solat di awal waktu sebagaimana yang Allah Ta'ala izinkan, benda tu kita boleh dapat. Sama ada tuan-tuan nak percaya ke tidak, kegagalan yang pertama ialah mindset. Kita tak faham macam mana nak communicate dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak faham macam mana cara kita nak menguruskan kehidupan kita bertakluk dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kegagalan yang banyak berlaku. Di atas pengalaman saya lah. Sewaktu jahil, waktu bodoh. Sekarang ni pun masih lagi bodoh, tuan-tuan. Lagi bodoh kot daripada dulu. Cuma bila mana kita dah mula buat program, buat event, mengajar dan sebagainya, kita melihat suasana tu ramai yang berlaku. Sama macam aku dulu waktu bodoh. Sekarang ni makin lagi bodoh, tuan-tuan. Jadi, benda ni boleh capai di atas mindset kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ikhtiar, usaha dan sebagainya. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, man hafiza salawatil khamsi li waqtiha wa dama wa ma 'alaiha akramallahu bi tis'i karamatin. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, barang siapa, yakni kita, yang memelihara solat 5 waktu pada awalnya. Saya dah mulakan dengan kalam yang begitu hebat. Ya, aku boleh capai. Ya, Allah Ta'ala boleh bantu aku sejauh mana aku yang berkehendak. Pelihara solat tu bagi waktunya. Waalaikumsalam Musalmah Lim. Nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada kita 9 keramat. Yang pertama, telah kita bahas 1 sampai nombor 6, nombor 7. Yang pertama, Allah Ta'ala kasih kepada aku 1. Yang kedua, badan aku menjadi sihat kalau pelihara solat pada awal waktu. Yang ketiga, aku dikelilingi oleh para-para malaikat. Dan aku dipelihara oleh para-para malaikat. Dan tiba-tiba takdir kata kemungkinan nak jatuh lubang, malaikat boleh hit kita. Kita mana tahu, tuan-tuan. Yang keempat, turunnya berkat pada rumah kita. Berkat turun. Maka menghiasi kepada keluarga, ayah, ibu, anak, beranak, semua pakat dapat. Yang kelima, zahir pada wajahnya akan kemuliaan orang-orang soleh. Nampak wajah orang soleh. Nampak wajah nyata orang soleh. Yang nampak tu pula orang beriman, bukan orang yang kufur. Orang kufur takkan nampak tanda-tanda kesolehan. Orang kufur takkan nampak tanda-tanda keimanan. Dan melainkan kekufuran yang diberi hidayah. Dia kufur, tapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, dia nampak. Maka tersirna kepada hati dia pula kebaikan dan kebenaran. Dan lembutlah hatinya. Allah Ta'ala lembutkan hati dia. Dan hati tu kita lah. Kemudian dipermudahkan di atas sirat. Perjalanan seperti lalunya burak yang bercahaya. Kemudian wa yunajjihi, dan akhir sekali apa dia? Allah Ta'ala akan menempatkannya bersama orang-orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Itu merupakan 9 keramat yang kita belajar. Nak sambung sikit. Yang dimaksudkan dengan mereka yang tidak takut dan tidak sedih di sini, mereka tu akulah. Mereka tu akulah. Terima kasih Nurul Abdullah kerana share dan tag orang yang anda sayang. Yang dimaksudkan dengan aku yang tidak takut dan tidak sedih di sini adalah para-para wali Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh jadi wali tak? Nak tanya ni. Tuan-tuan, tulis di ruangan chat, wali ni pun ada beberapa martabat. Kewalian ni ada beberapa martabat. Sebab tu pentingnya ilmu. Supaya meyakinkan, meletakkan aku ni di paras yang mana. Bukan membandingkan. Dia tu bawah lagi, aku dah tinggi. Bukan. Bila mana kita ada ilmu dan kita mengetahui kita berada di paras yang mana, maka sekurang-kurangnya kita sedar diri, aku berada di level yang ni, dan mudah-mudahan orang yang beriman, dia takkan nampak orang bawah dengan kejelikan. Tu beza. Dan bermakna berada pada tingkatan dunia dan berada pada tingkatan akhirat. Cuma bila mana kita berada pada, bila mana kita ada ilmu, kita tahu kita berada di tingkatan kewalian yang mana.
Mana dia kata Imam Ghazali wali yang paling rendah? Yang paling rendah sekali. Iaitu orang yang benarkan ilmu tasawuf. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, orang yang membenarkan ilmu tasawuf, mengiyakan ilmu tasawuf, dan mengatakan ilmu itu ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka itu dah merupakan wali yang kecil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita kaji balik tuan-tuan, rupa-rupanya kalam tu pada hari ini merupakan satu kalam yang begitu tepat. Kerana zaman makin berubah, manusia seolah-olah merasakan semakin cerdik. Walhal kita dengan Nabi dah jauh 1443 tahun tuan-tuan. Pelik kan? Takkanlah orang yang dulu, yang 100 tahun, 200 tahun dengan Nabi, tak kenal Nabi lebih daripada kita 1400 tahun ni. Ajib. Itulah keajaiban yang berlaku. Waalaikumsalam Nur Hashimah Syauqina. Itulah keajaiban yang berlaku dalam akhir zaman. Seolah-olah orang yang berada pada 1000 tahun ni lebih kenal Nabi daripada ulama-ulama mujtahid dahulu. Dan daripada Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dan sebagainya, Imam Ghazali, yang mereka itu dengan Nabi baru 400, 500, 600 tahun. Sebab tu kalam Imam Ghazali tepat. Sebab akhir zaman ini orang dah mula memperlekeh ilmu tasawuf. Orang dah mula petikai ilmu tasawuf. Dan ada para asatizah yang panggil ilmu tasawuf ni sebagai ilmu air longkang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, na'udzubillahi min zalik. Dia boleh buat compare antara air longkang dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lagi teruk, lagi busuk daripada air longkang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini realiti yang berlaku pada akhir zaman ni tuan-tuan. Dan saya, sebagai contoh, saya bukan saja mendapat tauliah di Selangor, di KL, bahkan juga saya ada tauliah di Negeri Sembilan. Dan kalau tuan-tuan ikut follow, saya nak bagi secara real ni. Kita tengok tu, ingat kaedah yang saya ajar bagi tuan-tuan yang sentiasa ikut program khatam kitab saya. Dalam pengajian khatam kitab, saya akan ajar dengan cara yang lebih berbeza, lebih mendalam, lebih deep lagi. Cuma secara dasarnya, bila kita tengok benda-benda begini, dan kita bukan nak belajar menghukum, kita nak belajar nak menilai diri kita. Adakah aku sama macam dia atau aku lebih teruk daripada dia? Hari ni, kalau tuan-tuan buka portal ataupun laman web Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, yang bersungguh-sungguh memantapkan, mempertingkatkan, memperkasakan ilmu tasawuf, apatah lagi ilmu tariqah, kan? Daripada keturunan mereka, daripada dulu Syekh Mas'ud Al-Linggi, anaknya Syekh Ahmad bin Mas'ud Al-Linggi, turun pula kepada Syekh Murtada bekas Mufti Negeri Sembilan. Semua ni mereka yang bawa kepada kita tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Tarekat ni apa dia? Mengajar kepada kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat dalam Facebook tu tuan-tuan, tengok serangan demi serangan, kutukan demi kutukan, cacian demi cacian, dan perlekehan demi perlekehan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka betul kata Imam Ghazali 1400 tahun dahulu, orang yang membenarkan ilmu tasawuf, maka dia termasuk daripada awliyaul asghar, wali-wali yang kecil. Wali dah. Maknanya kebarangkalian daripada fakta itu memberi faham, akhir zaman ni ada orang yang memperlekeh. Saya baca Allahumma salli ala Muhammad, saya baca. Setiap kali Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan buat program, buat event, buat iklan, nak memperkasakan ilmu tasawuf, memperkasakan ilmu tarikat, dan tengok netizen, macam mana netizen beri tanggapan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka, apa yang kita boleh ambil faedah, nasihat saya ialah, bila kita baca tu, jangan kritik mereka. Nak kritik bukan tak boleh, tuan-tuan kena ada ilmu. Tapi, saya lebih suka mendengarkan kepada diri saya dan tuan-tuan belajar teknikal ilmu tasawuf. Bila tengok komen dia, ya Allah, aku ni macam dia ke aku lagi teruk daripada dia? Itu satu. Nilai kita dulu. Kan? Kalau aku tak macam dia, bermakna aku di sebelah sana. Sebelah sana apa dia? Orang yang membenar dan mengiyakan ilmu tasawuf. Cukup. Kata Imam Ghazali, tuan-tuan yang membenarkan ilmu tasawuf, wali dah. Tu.
Maka bila mana wali ni ada yang dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tiada pada hati mereka itu ketakutan dan tiada duka cita. Perasaan ni akan dicampak oleh Allah Ta'ala sama ada cepat atau lambat. Atas sejauh mana keinginan dan kehendak yang kita nak lakukan. Itu. Jelas ke jelas ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Bonda Mani Agam. Dirawikan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsu salawatin man hafaza alaihinna kanat lahu nura wa najatan yaumal qiyamati. Wa man lam yuhafiz alaihinna lam yakul lahu nura." Allah. "Wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Rawahu Abu Nasir, Ibnu Nasir. Na'udzubillah. Artinya apa? 5 solat. 5 solat. Barang siapa yang menjaga ni, barang siapa dia tulis aku. Akulah yang jaga ni besok ni. Kenapa saya kata aku? Sebab cara saya belajar kitab, bila mana kita dengar hadis tu untuk kita lah. Bukan untuk orang lain. Hadis ni untuk kita. Kita yang dengar sekarang ni. Usah hukum orang lain sebab orang lain tak dengar hadis ni. Bila sampai dekat dia, masa dia mendengar, tu hadis tu pula untuk dia. Begitu, jelas. Nabi bersabda, 5 solat. Bila mana aku yang menjaganya solat, maka aku akan memperolehi nur dan burhan. Bila jaga je waktu, pertama kita dapat nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur ni tuan-tuan, dan kalau cerita bab nur ni, nantilah insyaAllah dalam program KIR Khusyuk Israel, kalau sempat, sebab KIR kali ni kita akan buat event percuma pagi sampai ke petang. Start pun pukul 11. Tak boleh start awal sebab mall buka pukul 10. Dan kita buat di Plaza Alam Central. Tingkat 2. Mall buka pukul 10. Paling tidak pun pukul 10 tu kita buat kehadiran. Pukul 10 start program. Sampai 6 petang. Jangan risau tuan-tuan. Solat jemaah termasuk daripada jadual kita. Saya bukan sewa satu dewan, saya sewa 2 dewan. Satu dewan untuk program, satu dewan untuk kita berjamaah tuan-tuan. Jamaah sama-sama. Sebab waktu tu juga saya nak ajar praktikal. Apa perkara-perkara yang penting untuk tuan-tuan lakukan untuk mencapai khusyuknya solat. Jadi, antara benda yang saya rasa kalau saya sempat, saya tak janji. Sebab dalam hari tu kita ada 2 sesi saja, pukul 10 sampai pukul Zuhur. Lepas tu Zuhur solat jemaah, lepas tu makan dan sebagainya. Lepas tu sesi petang sampai asar solat jemaah. Kalau saya sempat, nanti kalau saya buka sesi soal dan jawab bagi tuan-tuan yang hadir lah. Yang tak hadir nanti boleh, yang jauh ada secara online, yang dekat datang secara offline. Kalau sempat, nanti kita tanya saya akan huraikan sikit bab nur. Sebab nur ni ada kaitan dengan solat. Kenapa? Kena bicara sebab nur ada kaitan dengan solat. Antaranya siapa yang menjaga waktu, Allah Ta'ala akan mengaruniakannya nur. Tapi nanti dalam program tu saya nak jawab nur yang macam mana. Nur yang mana? Sebab nur ni dia berapa? Yang join saya punya kelas KK, khatam kitab, cuba jawab nur ni dia berapa? Mudah-mudahan ilmu yang pernah tuan belajar sebelum ni bermanfaat. Ada berapa nur? Saya nak gambarkan tuan-tuan supaya tuan-tuan mula mencari. Saya nak baca kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan mula faham. Oh, nur ni banyak. Yang disebutlah hadis ni nur yang mana? Sebab bukan nur ain. Nur Azni. Bukan nur Azni Bukan nur ain. Tapi baguslah dia tag nama nur ain tu. Tapi bukan nur yang tu. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan kena faham. Cukup ke satu nur? Bila mana kita jaga solat 5 waktu, Allah Ta'ala beri kepada kita nur. Nur tu nur yang mana? Daripada nur tu pula, cahaya tu, adakah cukup untuk menyuluh? Tuan-tuan jawab sekejap. Bila sebut lampu dalam dunia ni ada berapa jenis lampu? Dari situ mudah-mudahan tuan-tuan boleh tasawur. Jawab.
Bonda orang ini, ahlan wa sahlan, Hajar Mahani, wiwi terus. Dah orang seberang sana. Cuba jawab, Nur, lampu, bila sebut lampu ni, agak-agak ada berapa jenis lampu dalam kehidupan kita? Saya yakin tu tak akan jawab banyak. Lampu, torchlight, betul. Lampu, pelita. Lampu ataupun cahaya daripada lilin. Lepas tu cahaya daripada, dipanggil apa ni yang ni? Lampu apa tu? Kinabatangan. Kinabatangan pula. Kalimantan. Dah? Lampu Kalimantan. Sekarang ni pula bila dah canggih sikit ada lampu daripada LED. Lepas tu lampu jalan. Kan? Lepas tu lampu jalan. Dah lampu jalan, lampu spotlight yang boleh tengok lagi besar. Dah lampu spotlight, lampu yang lagi besar yang diletakkan dekat airport. Kan? Supaya untuk mengawal penerbangan. Lepas tu lampu yang diletakkan di pesisir pantai untuk kapal. Betul makna? Kan? Kalau kita kaji, lampu saja, cahaya saja ada berapa jenis? Banyak. Daripada yang kecil sampai yang besar. Siapa setuju dengan kalam saya? Daripada yang kecil sehingga yang besar. Lampu stadium. Apa lagi? Bagus. Belajar otak biar berjalan. Lampu klip-klip raya. Okey. Banyak jenis lampu kan? Lagi. Jadi maknanya, dari situ, apa yang tuan-tuan tulis, apa yang tuan-tuan dapat faham ialah, secara ringkasnya, setiap lampu itu, dia terhad kepada suluhannya. Kalau lampu lilin, kan, dia boleh cover banyak mana saja. Banyak mana. Lampu lilin. Lilin, kita pasang lilin pun adalah cahaya. Cahaya lilin tu dia boleh cover ruangan yang mana. Kalau ruangan tu lebih besar, kita memerlukan lilin yang lebih banyak. Okey. Lampu torchlight. Lampu torchlight ni, dia kalau ikut lebih kuat daripada lilin. Tetapi kelemahan torchlight, dia boleh menyuluh ke hadapan sahaja. Belakang tak nampak. Kan? Model orang ini, nak suluh belakang, kita kena pusing suluh belakang. Nak kena kanan, kena pusing suluh ke kanan. Kalau pakai lampu lilin, dia meratai. Tak ada salahnya model Mahdi. Kalau lampu lilin dia meratai, tetapi dia ada hadnya keluasan dia. Kalau kita nak tak cukup lampu lilin ni, kita pakai pula lampu gasolin. Dah. Saya tuan-tuan pernah, alhamdulillah, saya yakin model Mahdi, model semua lagi orang lama pernah pakai tu, lampu minyak tanah tu. Kan? Zaman saya pernah. Cuma waktu duduk di pondok, waktu duduk di pondok tu saya dah maju dah sikit. Saya duduk di pondok, kalau malam saya, apa tu? Sebab saya bekerja tuan-tuan. Kadang-kadang saya bekerja setahun sekali, saya cuti. Lepas tu adalah duit. Saya beli bateri kereta tu, lepas tu saya beli mentol satu. Kalau malam saya pakai lampu. Lepas tu bateri kereta tahanlah seminggu. Gasolin bukan gasolin. Tahanlah seminggu. Lepas seminggu tu hantar dekat kedai motor untuk charge. RM2. Bayarlah RM2. Pagi sampai petang ambil balik. Dah maju sikit lah. Dan kadang-kadang bila bateri habis pakai juga lilin. Jadi, bila cahaya lilin tak cukup, pakai gasolin. Gasolin. Kan? Bila gasolin pun tak cukup, apa lagi? Bermakna di situ apa yang kita boleh gambarkan ialah sama juga tulis dalam ruangan chat, apa saya nak sampaikan, begitu juga nur di hati. Nur ni ada banyak jenis nur. Banyak jenis nur. Ada nur ni dia boleh suluh setakat ni sahaja. Ada nur ni dia boleh suluh setakat ni sahaja. Ada nur ni dia besar sikit. Baik. Dan saya baca tuan-tuan. Pertama, tengok. Nur secara dasarnya terbahagi pada dua. Pertama, nur hissi. Yang kedua, nur maknawi. Nur tu, nur batin tu ada 8. Pertama ada nur iman. Yang kedua, nur al-qalb, iaitu nur yang berada di hati. Lepas tu, nur ruh. Saya baca dulu. Nanti dalam program kita hurai. Yang ketiga, run an-nafs. Nur yang terletak dalam nafsu.
Yang keempat, nur asir. Nur yang boleh membuka cahaya sir pada hatinya kita. Lepas tu, nur akal. Lepas tu, yang ketujuh, nurul Quran. Yang ke-8, nurul kasyaf. Tu 8 jenis nur yang berada dalam dirinya kita. Yang sabda Nabi tadi, barang siapa yang melihara solat akan diberikan kepadanya nur dan burhan. Nur tu nur yang mana? Cukup ke satu nur? Sebagaimana cukup ke satu lampu dalam kehidupan kita? Tuan-tuan, kalau orang nak buat live, kalau orang biasa, kalau pelakon lah saya tengok kan, dia nak bagi cantik set tu supaya nampak 3D. Paling minimum pun dia memerlukan 3 nur. 3 lampu. Pertama, lampu yang di hadapan di sebelah kanan supaya nampak muka dia warna putih. Lepas tu, lampu yang di sebelah kiri untuk mengadakan dia gelap sikit. Lampu belah kanan tu dia cerah sikit, lampu belah kiri tu gelap sikit supaya nampak ada kesinambungan. Lepas tu lampu di belakang supaya nampak ada 3D. Tengok, orang yang nak ambil gambar, nak bagi cantik pun memerlukan minimum 3 lampu. Kalau orang nak ambil foto, tambah lagi 1 lampu atas pula. Kan? Nak bagi cantik lagi pula, di belakang sana, belakang lagi tu dia tambah lampu kecil-kecil. Dia tambah lampu kecil-kecil. Supaya nampak ada, dia panggil apa, ada macam aurora nak sebut pun tak erti lah. Berapa dah? 6 lampu kita perlukan. Tuan-tuan, itu baru hidup dunia. Cerita bab lampu setengah jam dah. Macam mana saya nak buat program nanti? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Cerita nur lagi. Dah. Boleh lagi tak masuk lagi nur musyahadah semua ni. Nur, tingkatan nur. Pertama ada dipanggil nur waridi intibah, iaitu nur kesedaran. Yang kedua, ada dipanggil nur waridi akbal, iaitu nur kesiapan untuk kita bersedia pergi kepada makam yang lebih tinggi. Lepas tu ada dipanggil nur kasyaf yang menghasilkan tajalli ketuhanan. Banyak nur, berapa dah? 8, 9, 10, 11. Tak masuk lagi peringkat nur syariat, peringkat nur tarikat, peringkat nur hakikat, peringkat nur makrifat. Berapa semua? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, kesimpulan yang saya nak bagi faham ialah, dari sini, tuan-tuan dengar bab nur saja, tuan-tuan dah mula, bukan kata gelisah, mula mencari. Kan? Kadang-kadang nur yang pertama pun kita tak jelas lagi dalam dirinya kita. Macam mana mungkin kita nak pergi pada nur level yang seterusnya. Itu sabda Nabi. Barang siapa yang melihara solat 5 waktu, nescaya Allah Ta'ala akan zahirkan kepada kami dan kalian nur cahaya. Yang tu cahaya apa? Nanti kita syarah kemudian. Cahaya burhan ke? Dan burhan yakni bukti kebenaran diri. Tuan-tuan, dia tulis bukti kebenaran diri dalam syarah. Kenapa pentingnya bukti kebenaran diri? Dalam kita nak berubudiah ni tuan-tuan, ya, kenal Allah pun perlu. Tetapi sebenar mengenali diri lebih perlu. Tulis di ruangan komen. Kenal Allah tu perlu, tetapi mengenali diri tu lebih perlu. Macam mana kata mengenali diri? Antaranya apa? Modul yang saya akan cerita nanti ialah, nampak je basic. Tapi ramai yang tak tahu praktikal. Macam mana nak letakkan sifat 20 dalam dirinya kita. Tu. Maka dia kata apa? Siapa yang pelihara solat, kata Nabi, pelihara tu pula awal waktu Allah Ta'ala akan beri dia nur dan Allah Ta'ala akan beri dia burhan. Bukti kebenaran diri. Kenal diri dia siapa. Automatik man arafan nafsahu faqad arafan rabbahu. Bila dia kenal diri dia, insya-Allah dia akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini formula yang para ulama dahulu dah buat lama dah. Sebab tu kenapa saya berani mengajar tuan-tuan. Saya berani membantu tuan-tuan sebab saya bukan ajar ilmu pelik-pelik. Saya ajar ilmu yang diwarisi oleh para ilmuwan. Ilmu yang diwarisi oleh para ulama. Saya khadam saja, tukar cerita, tukar baca berita. Tuan-tuan yang buat, tuan-tuan yang rasa. Dan alhamdulillah result saya dah banyak. Cuma antara dia orang nak cerita ke tidak itu sahaja. Cuma mereka ni bila dah terbiasa dengan saya, dah lah nak belajar program. Lepas tu pula belajar ilmu tasawuf. Jadi mereka rasa makin, tak apalah Ustaz, bukan tak nak cerita, bukan tak nak share. Dia jadi ialah nak rendah diri, nak simpan dan sebagainya. Wallahu a'lam.
dan juga keselamatan di hari kiamat. Amin. Tulis amin. Mudah-mudahan kita yang pelihara solat pada awal waktu, Allah Ta'ala bantu kita sebagaimana kita berkehendak. Tuan-tuan berkehendak lu. Maka yang ketiga, Allah Ta'ala akan pelihara kita di hari kiamat. Maka ingat, lawan dia apa? Barang siapa yang ni aku yang tidak menjaganya. Sama juga, kitalah juga. Kalau tak jaga solat pada awal waktu, maka tidak akan mempunyai nur, yakni cahaya. Tak nampak cahaya pada wajahnya kita. Burhan dan kebenaran hakikat mengenali diri. Tak nampak. Buruk orang kita nampak. Ya? Buruk kita tak nampak. Dan tidak memperolehi keselamatan. Yang kita takuti, pada hari kiamat besok, kita bersama Fir'aun, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, minta jauh ya Allah. Minta simpang ya Allah. Agar kami duduk bersama-sama mereka yang engkau pernah murkai, yang mereka pernah engkau marahi, yang mereka pernah engkau benci dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kami tak layak ya Allah nak duduk bersama-sama orang yang lebih, tapi kami takut ya Allah kami didudukkan bersama orang-orang yang kau benci. Na'udzubillah min dzalik, minta jauh ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi artinya apa yang dapat kita belajar pada hari ini ialah, tuan-tuan, solat yang dipelihara pada awal waktu akan melahirkan nur cahaya yang hebat. Cuma saya jawab, nur tu ada berapa? Yang kita baca hari ini pun dah ada 13. Yang kita baca hari ini pun dah ada 13. Jadi bermakna tak cukup. Jaga awal waktu dibuka satu nur, tak cukup. Kita nak lagi nur-nur yang lain. Kerana akhir kalam saya nak sampaikan, setiap satu nur tu akan memancarkan, membuka pintu nur yang seterusnya. Nampak? Satu nur bermakna kita nak buka pintu luar, kita kena ada lampu kan? Lekat apa tu? Contohlah kita ambil torchlight, kita tekan torchlight, cari mana pintu. Boleh buka pintu. Bila buka pintu, di luar pintu pula lebih luas. Tak cukup torchlight ni. Nampak? Kita bawa pula spotlight. Spotlight pula. Pergi pula spotlight, jalan. Nak buka pula pintu yang seterusnya, pintu lebih besar. Cari ni, mana pintu seterusnya. Buka pula, air lebih luas alam ni, tak cukup spotlight. Begitulah nur cahaya dalam diri dia kita. Sebab tu cerita bab cahaya ni, iaitu karangan daripada Dr. Samsul bin Muhammad Nur. Guru saya tuan-tuan, orang yang alim lagi faqih, orang yang banyak mendidik saya kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi tuan-tuan yang rasa, Ustaz, setakat program solat ni apalah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Kalau tuan rasa tak nak join program solat secara percuma, sedangkan ilmu yang saya ajar tu powerful tuan-tuan, banyak dah result saya. Ustaz, ada satu orang tu di Putrajaya, duduk di Putrajaya tuan-tuan. Dan bagus dia. Dia ada sikit skeptikal. Bila mana mak dia daftarkan dia untuk masuk program solat. Dia kata, selama ni aku tak solat ke? Seolah-olah. Dia bukan kata ke mak dia, tidak, tapi terdetik pada hati dia, selama ni solat aku tak betul ke? Selama ni aku tak belajar ke? Dan padahal tengok adik-beradik tu semua orang yang bagus, orang yang belajar. Dan akhir sekali bila dia join program, sikit je Tuhan jentik, Tuhan buka tu pada hati dia. Allah, tersirna segala kekurangan. Ya Allah, rupa-rupa banyak lagi ilmu solat yang dia tak tahu. Tengok, skeptikal manusia, dia sangka banyak dia dah tahu. 40 tahun dah solat, 30 tahun dah solat. Takkan dah Ustaz, banyak saya tak tahu. Try masuk dulu. Free je tuan-tuan. Kalau tak rasa for free tu tak berbaloi, ni kita ada program daurah bersama Dr. Samsul. Belajar hadis suatu pengenalan asas. Saya rasa ilmu ni bagus sangat. Dan kita ada daurah yang akan berlangsung pada hujung bulan ni bersama Dr. Samsul. Kita biasa buat daurah dengan beliau tuan-tuan. Dan cuma kenapa program ni berbayar? Sebab kita bayar masa tuan guru kita. Saya tak bayar untuk guru saya tuan-tuan. Saya tahu dia takkan ambil duit. Tapi kita bayar masa dia. Sebab dia pun sibuk dengan buat buku, mengajar. Setiap 2 bulan keluar buku. Setiap 2 bulan keluar buku. Saya 5 tahun baru 1 buku. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan sibuk dengan pelajarnya, pengurusannya, madrasahnya dan sebagainya. Tapi bila kita minta masa beliau untuk mengajar kita, kita bayar masa beliau itu sahaja. Lepas tu tak mahal, sekurang-kurangnya tuan dapat buku. Kita akan belajar satu ilmu yang best, daurah pada kali ini berkenaan tasawuf
suatu pengenalan asas. Supaya ilmu ni belajar membentengi diri kita, tuan-tuan. Di luar sana banyak yang mendakwa pakar hadis lah, bukan tasawuf, hadis suatu pengenalan asas. Di luar sana orang yang mendakwa dakwi pakar hadis dan sebagainya. Waktu sama dok blame orang lain. Hadis ni tak betul, hadis ni salah. Sedangkan kita sendiri, afwan, kita sendiri tuan-tuan sebenarnya jahil berkenaan asas ilmu hadis. Kalau tuan-tuan ada asas ilmu hadis tu, insya-Allah sekurang-kurangnya kita takkan terpengaruh kepada mana-mana pihak. Bila kita ada basic, bila kita ada dasar, oh macam ni asasnya, macam ni penggulungannya, macam ni muktamadnya, macam ni cara diambilnya, macam ni cara disanadkannya, macam ni cara disahihkannya, macam ni cara didoaifkannya. Bila kita dah faham dasar, tak mampu daurah selama 4 malam nak belajar semua ilmu hadis, tak. Sekurang-kurangnya ada asas. Dan sekurang-kurangnya ada asas. Jadi saya nak jemput tuan-tuan untuk bersama dalam daurah hadis satu pengenalan asas bersama Al-Mu'allim wal-Mukarram Ad-Doktor Tuan Haji Samsul Ibn Nur. Ni buku beliau yang memang saya mengajar setiap hari jam 10, saat lagi pukul 10 ada kelas. Dan dah 2 kali saya khatam kitab ni tuan-tuan. Ni gambar beliau, Dr. Samsul bin Muhammad Nur. Kitab karangan beliau banyak di pasaran. Kitab Tauhid pernah saya mengajar. Dan sekarang ni dia baru siap kitab baru, Hadis Suatu Pengenalan Asas. Bagus sangat. Jadi tekan link di ruangan komen untuk mendaftar supaya tuan-tuan menjadi orang yang bersegera pada tindakan dan agar Allah Ta'ala menyegerakan kepada tuan-tuan kefahaman. Orang yang bersegera pada tindakan, Allah Ta'ala akan segera kepada dia keyakinan. Tuan-tuan yang bersegera kepada tindakan, Allah Ta'ala akan segera kepada tuan-tuan kebaikan. Jadi insyaAllah kita sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam program Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan link untuk mendaftar, ikhlaskan hati untuk belajar hadis. Allahu a'lam. Terima kasih Bonda Mahadi Agam, Nur Hashimah Syaukina dah daftar, bagus, terima kasih. Munarus sahabat hamba daripada Thailand. Dulu ni sekali mengaji pondok di Pondok Baba Daud, tuan-tuan, Munarus ni. Dan sahabat lama. Lepas tu dia tulis Jawi tu. Dia tulis Jawi. Barakallahu fiqh. Sabahul khair ya Munarus. Baik. Jadi tekan link di ruang komen untuk mendaftar. Dan kalau boleh bantulah kami untuk sebar-sebarkan maklumat. Sebar-sebarkan info agar orang lain juga mendapat manfaat. Okey? Barakallahu fiqh. Waalaikumsalam. Facebook user. Ini sahabat di grup Khusyuk Israel. Okey? Assalamualaikum.